Buletin Didik 13 Oktober bersama saya Nur Halifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengoperasian sekolah menerusi pembelajaran dan pengajaran PDP secara bersemuka ketika ini dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerusi Facebook rasmi beliau berkata, secara keseluruhan hampir 300,000 murid telah hadir bagi PDP bersemuka pada minggu pertama pembukaan sekolah di negeri fasa 2, 3 dan 4 Pelan Pemulihan Negara PPN mulai 3 Oktober lepas. Bagaimanapun, menurut Datuk Dr. Razzie, bagi negeri Johor dan Kedah, sesi persekolahan secara bersemuka hanya bermula pada 10 Oktober mengikut ketetapan bagi negeri yang terlibat dengan peralihan fasa PPN. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama serta guru yang telah bertungkus lumus membuat persiapan. Ini antara usaha merapatkan kembali murid-murid dengan sistem persekolahan secara bersemuka yang diharapkan akan berlangsung dengan teratur dan selamat. Kenyataan itu dibuat selepas Datuk Dr. Razzie menghadiri mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein semalam bagi memaklumkan status pembukaan sekolah secara bersemuka mulai 3 Oktober. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Dr. Mahang Sun mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Sunway Medical Centre, Petaling Jaya. Ia bagi meninjau proses pemberian vaksin kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sivil dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sunway. Pemberian vaksin ini melibatkan murid berumur 12 hingga 15 tahun. Negeri Selangor kini berada di fasa 3 PPN yang menyaksikan pembukaan semula sesi PDP bersemuka di sekolah bagi murid prasekolah dan murid berkeperluan khas MBK di sekolah rendah. Manakala untuk sekolah menengah dikhususkan kepada murid kelas peperiksaan MBK dan pra-universiti sekolah sukan. Program Fellow Perdana disifatkan memberi manfaat besar apabila melahirkan peserta yang berjaya dalam sektor awam, swasta mahupun politik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia hasil pendedahan dan pembelajaran yang diterima belia yang terbabit sepanjang program berkenaan. Siang tadi berlangsung majlis penyerahan peserta Fellow Perdana tahun 2021 di Bangunan Perdana Putrajaya. Perdana Menteri memaklumkan program Fellow Perdana bertujuan memberi pendedahan kepada anak muda berprestasi tinggi terpilih untuk memahami, mempelajari dan merasai pengalaman bagaimana kementerian ditadbir. Saya percaya kita dari segi experience kita bukan saja bawa bantu mengajar mereka ataupun memberikan pendedahan bagaimana pentadbiran di pejabat, tetapi kita juga membawa mereka. Saya difahamkan dulu menteri-menteri yang lepas ada membawa fellow mereka pulang ke kawasan terlibat dengan politik dan sebagainya, membawa mereka ke parlimen untuk melihat sendiri perbahasan dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang saya lihat mampu untuk memberikan pendedahan dan pembelajaran dan juga ilmu kepada fellow kita. Memasuki tahun ke-9 penganjuran, seramai 66 peserta Fellow Perdana diserahkan kepada mentor terdiri daripada Perdana Menteri sendiri, Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Datuk Seri Ismail Sabri turut meminta mentor memberi bimbingan kepada peserta tersebut supaya objektif program tercapai. Program Fellow Perdana tahun ini dijadual bermula hari ini hingga 31 Disember depan. Kira-kira 11.8% individu berumur 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin sehingga semalam. Dengan 209,534 lagi dos diberikan semalam. Angka itu membawa kepada 1.9 juta daripada golongan terbabit yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Daripada angka itu, 370,995 individu telah lengkap divaksin. Dalam masa sama, laman sesawan berkenaan juga menunjukkan 75.2% penduduk di negara ini telah diberikan suntikan vaksin iaitu seramai 24,567,968 individu.
Lebih 122,000 individu di Sarawak akan menerima suntikan dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19 bermula hari ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosmawati Arifin berkata, daripada jumlah itu, seramai 11,900 individu yang mempunyai sistem ketahanan badan yang lemah akibat penyakit atau rawatan perubatan akan diberikan dos ketiga. Dos penggalak pula akan diberikan kepada 80,300 warga emas yang berusia lebih 60 tahun serta 30,340 petugas barisan hadapan perubatan. Ia boleh didapati di klinik-klinik kesihatan kerajaan, hospital swasta dan klinik swasta terpilih. Mereka yang layak boleh menghubungi klinik-klinik tersebut terlebih dahulu sekiranya ingin mendapatkan janji temu dengan senarai pusat pemberian vaksin terlibat. Dos ketiga atau tambahan akan diberikan kepada penerima apabila tindak balas di peringkat awal berkemungkinan tidak mencukupi berikutan daripada pemberian awal vaksin secara berturut-turut. Manakala dos penggalak pula bagi seseorang yang pada awalnya mempunyai tindak balas yang cukup terhadap pemberian vaksin secara berturut-turut namun berkemungkinan menjadi berkurangan dari semasa ke semasa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyediakan 5 prosedur operasi standard SOP bagi pengurusan kanak-kanak positif COVID-19 atau menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Timbalan Menterinya Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, 5 SOP itu disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGO. Di antaranya pengurusan kanak-kanak positif COVID-19 di PKRC Mait Serdang. Yang kedua, pengurusan penerimaan kes kanak-kanak yang positif COVID-19 di Pusat Kuarantin Kanak-kanak di PKRC. Yang ketiga, pengurusan discharge kanak-kanak di COVID-19 di Pusat Kuarantin Kanak-kanak di PKRC. Dan juga pengurusan kes kanak-kanak kontak rapat di Pusat Isolasi Pusat Jagaan Tanpa Penjaga. Dan yang kelima, pengurusan kes kanak-kanak kontak rapat pesakit COVID-19 di Pusat Isolasi ISM bersama penjaga. Jadi perkhidmatan sokongan yang disediakan adalah seperti peralatan bagi menjalankan sesi kaunseling di Pusat Kuarantin Khas Kanak-kanak, program kaunseling yang dijalankan oleh kaunselor KKM. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Razali Idris mengenai pertimbangan kerajaan untuk mewujudkan pusat kuarantin khas untuk kanak-kanak dijangkiti COVID-19. Tambah Datuk Siti Zailah, bagi memastikan isu kebajikan dan perkembangan emosi sosial golongan itu tidak terjejas, perkhidmatan intervensi psikologi dan kaunseling seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan terapi psikologi turut disediakan. Program kokurikulum pendidikan Islam peringkat kebangsaan tetap diteruskan biarpun negara masih berdepan pandemik COVID-19. Beberapa acara dirancang Ihtifal Kafah Kebangsaan, IKK dan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia, MIS MAM dalam memberi ruang dan peluang kepada murid-murid kafah dan sekolah menengah agama untuk menyelahkan bakat dan kemampuan mereka. Sejak April lalu, pelbagai acara dipertandingkan termasuk tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah Al-Quran yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dilaksanakan IKK. MIS MAM juga turut menjadualkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan bahasa Melayu, syarahan bahasa Arab, syarahan bahasa Inggeris, khat bacaan kitab turah. Kesemua acara yang dipertandingkan dilaksanakan secara rakaman dan menepati SOP MKN. Penilaian oleh hakim berlangsung hari ini sehingga 17 Oktober dan penonton juga boleh mengikuti secara live melalui Facebook JAKIM. Majlis penyampaian hadiah bakal diadakan pada 12 November depan. Selain sebagai memenuhi keperluan merit pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah dan universiti, penganjuran aktiviti-aktiviti ini diharap dapat melaksanakan prinsip maqasid syariah dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kecerdasan akal pelajar-pelajar melalui aktiviti kokurikulum. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa komited meluaskan akses dalam penawaran program pendidikan dan latihan teknikal dan juga vocational TVET.
Bagi memastikan kualiti program ini sentiasa terjamin, program-program TVET yang ditawarkan dipantau pihak KPT melalui beberapa usaha. Antaranya pelarasan program melalui akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Lembaga Teknologis Malaysia MBOT atau Lembaga Jurutera Malaysia BAM. Penubuhan Malaysia Technical University Network (MTUN) yang memberi tumpuan kepada kemahiran aras tinggi menawarkan 461 program dari peringkat diploma hingga doktor falsafah. Sementara institusi pendidikan seperti Politeknik dan Kolej Komuniti menawarkan sebanyak 536 program pengajian di peringkat sijil, diploma dan sarjana muda. Justru penubuhan Majlis TVET Negara adalah penting bagi merangka hala tuju pendidikan TVET negara. Ini kerana kesemua program yang ditawarkan mencakupi pelbagai bidang kemahiran yang memberi penekanan kepada penglibatan pelajar. Selain daripada itu, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi juga menubuhkan satu majlis penasihat industri dan majlis ini diadakan di Jabatan Politeknik dan juga di Kolej Komuniti di seluruh negara dan majlis ini bermula dengan 14 peneraju isi di mana dalam majlis ini ia melibatkan gabung jalin antara pihak kementerian, pihak Politeknik dan Kolej Komuniti serta pihak industri dan sehingga ke hari ini terdapat seramai 21 peneraju industri telah bersama-sama dengan kita. Selain itu, pihak kementerian juga melaksanakan program mentoring yang dipanggil CEO at Politeknik di mana 31 ketua pegawai eksekutif dari syarikat-syarikat terkemuka melibatkan diri dalam program terbabit. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sentiasa proaktif mengorak langkah baharu dalam sistem kerjanya bagi meremajakan organisasi itu. Langkah ini seiring dengan wawasan revolusi industri 4.0 yang menuntut inovasi dalam pelbagai aspek. Menyahut seruan itu, DBP turut menggerakkan usaha pendigitalan, contohnya melalui pelantar digital DBP yang menjadi satu permulaan penting dalam melakukan inovasi. Dalam inovasi penerbitan melalui pendigitalan, bahan bacaan tersebut boleh diakses dengan lebih meluas. Kalau dahulu, bahan-bahan penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka cuma dapat ditetapi oleh segelintir pihak. Contohnya, dalam penerbitan majalah misalnya, kita cuma mampu menerbitkan sekitar 10 hingga 20,000 naskah majalah untuk satu-satu majalah pada satu bulan. Tetapi dengan usaha pendigitalan ini, kita membuka ruang yang luas kepada masyarakat untuk menikmati bahan-bahan bacaan, seterusnya memperoleh ilmu tanpa had. Pelantar digital DBP yang dibangunkan untuk menyebarkan maklumat berkaitan fungsi DBP sebagai bahasa sastra, penerbitan dan bidang lain termasuk sains dan teknologi selari dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Platform yang terdiri daripada e-majalah, ruang produk penerbitan DBP, TV DBP dan radio DBP merupakan usaha pemusatan data serta pembinaan data secara bersepadu dan setempat dengan kepelbagaian kandungan digital untuk manfaat masyarakat. Pembangunan jendela DBP ternyata menjimatkan masa penyiaran berita. Artikel yang bersifat konvensional kepada berorientasikan digital. Siaran radio DBP dan televisyen DBP pula dapat menjimatkan kos. Usaha pengembangan bahasa, sastra dan penerbitan apabila diadakan secara dalam talian. Usaha promosi, kegiatan ilmu dan produk penerbitan DBP menerusi pelantar ini juga dapat disampaikan secara cepat kepada khalayak.
perkhidmatan yang cekap dan pantas ini sekaligus menyelahkan imej DBP sebagai institusi bahasa ilmu. YTL Foundation bersama Universiti Malaya meneruskan inisiatif Learn From Home untuk membantu pelajar dengan memberikan 7 GB data percuma setiap bulan sehingga September 2022. Pengarah programnya, Datuk Kathleen Chiu berkata ia merupakan kerjasama dengan 35 kolej dan universiti tempatan, antaranya Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. With 7 gigabytes per month over 12 months, to be able to kind of have that freedom of whether it's a hybrid learning solution or whether they have to be at home or, just keeping them connected when they're out of a Wi-Fi zone. YTL percaya pelajar akan bertanggungjawab dalam menggunakan data ini dengan sebaik tanpa sebarang sukatan. Ini tidak seperti data harian 1 GB percuma yang diberikan kebanyakan syarikat telekomunikasi membatasi penggunaan terhad untuk produktiviti dan aplikasi pembelajaran. Sukan menewaskan Jepun esok dan bergelar juara kumpulan. Itu misi skuad Piala Thomas negara selepas mara ke suku akhir menewaskan Kanada 5-0 pada saingan kumpulan di awal pagi tadi. Berdepan Kanada, Malaysia meraih mata pertama menerusi persorangan utama Lee Zijia ditentang hebat pemain muda Brian Young. Zijia nyata berada dalam kelas tersendiri untuk menamatkan perlawanan 21-18, 21-13. Perseorangan kedua, Chen Junwei yang turun selaku pemain ke-70 dunia terus menaikkan moral pasukan apabila memungut mata kedua. Dia menewaskan Jason Anthony Hosu yang berada di ranking ke-46 dunia dengan 21-14, 21-14. Nge Ziyong yang diberi kepercayaan menggalas tugas sebagai perseorangan ketiga nyata tidak menghampakan. Mudah memenangi set pertama 21-7. Lawannya BR Sangkit memberi tentangan lebih sengit pada set berikutnya. Namun Ziyong 21 tahun memastikan mata kemenangan skuad kebangsaan apabila menamatkan set kedua 21-19. Acara beregu turut menyaksikan Malaysia memecahkan gandingan utama Aaron Chia dan So Wuyik. Begitupun tiada masalah buat Wuyik yang digandingkan bersama Nur Izzuddin Rumsani untuk meraih mata keempat negara. Mereka menewaskan Philip Charon, Maxim Chertorov 21-7, 21-10. Begitu juga Aaron yang berpasangan dengan Goh Ziwei, mereka memastikan kemenangan bersih 5-0 Malaysia selepas mengalahkan BR Sangkit Neil Yakura 21-14, 21-13. Skuad negara berdepan finalis 2018 Jepun esok bagi penentuan juara dan naib juara kumpulan D. Sementara itu, tiada masalah buat juara bertahan China untuk mara ke suku akhir selepas mengalahkan Belanda 5-0 pada aksi kedua kumpulan C. Perseorangan utama Lu Guangzhou menghadiahkan mata pertama buat China apabila menang straight set 21-15, 21-19 ke atas Yoran Quicker. He Jiting Zhu Haodong yang tampil selaku beregu pertama China menjadikan kedudukan 2-0 selepas gandingan muda itu menewaskan Ruben Gilles Tis van der Leek yang berada di ranking ke-56 dunia 21-11, 21-7. Pemain persorangan kedua Li Shifeng mengesahkan kemarahan China ke suku akhir selepas memungut mata ketiga. Shifeng hanya memerlukan 24 minit untuk menewaskan Robin Mesman 21-7, 21-8. Beregu kedua Liu Sheng Wang Yilu juga tidak berdepan masalah untuk menghadiahkan mata keempat China. Dan pasangan yang pertama kali digandingkan itu mudah mengalahkan Andy Vujic, Brian Washik 21-14, 21-10. China memastikan kemenangan 5-0 selepas persorangan ketiga Weng Hongyang menundukkan Raj Dash 21-10, 21-6. Pertemuan China dan India esok pasti menjadi tumpuan untuk menentukan juara kumpulan C.
Ke perkembangan bola sepak antarabangsa, Denmark muncul pasukan kedua menuruti jejak Jerman melayakkan diri ke pusingan akhir bola sepak Piala Dunia Qatar 2022. Pada aksi kumpulan F, Denmark melakar kemenangan ke-8 berturut-turut untuk muncul juara kumpulan. Jaringan tunggal Joachim Mel di hadapan penyokong sendiri pada minit ke-53 sudah memadai buat Denmark mara ke Piala Dunia 2022 Qatar sebagai juara kumpulan F. Berbaki dua perlawanan dengan Denmark tidak mampu lagi dicabar. Persaingan kini terarah kepada Scotland dan Israel untuk mengiringi Denmark. Selain menentang pasukan di tangga tercorot Moldova, tugas berat menanti Scotland yang terpaksa berdepan Denmark, manakala Israel menghabiskan baki perlawanannya bertemu Austria dan Kepulauan Faroe. Sementara itu, turut mencuri tumpuan kemenangan besar Portugal menewaskan Luxembourg 5-0 dalam kumpulan A yang menyaksikan bintang sensasinya Cristiano Ronaldo meledak hat-trick untuk mengukuhkan kedudukan selaku penjaring terbanyak antarabangsa 115 gol. Manakala kumpulan I, England gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila seri 1-1 menentang Hungary. Sementara itu, dalam saingan kelayakan zon Asia, wakil tunggal Asia Tenggara Vietnam terus menampilkan aksi terbaik meskipun tidak berpeluang lagi meneruskan kemaraan. Menentang Oman dalam kumpulan D, Vietnam mengejutkan lawan apabila membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Nguyen Tien Lee. Oman menyamakan kedudukan pada lewat babak pertama menerusi Isam Al-Sabi. 4 minit selepas rehat, giliran tuan rumah di depan hasil jaringan sepakan sudut Al-Qaldi. Dan Oman melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan Salah Al-Yahye pada minit ke-63. Pada aksi kumpulan A, hasrat Iran mencatat kemenangan keempat berturut-turut digagalkan Korea Selatan. Beraksi di tempat sendiri, Iran dikejutkan jaringan bintang Tottenham Hotspur Song Heung-min pada minit ke-48. Ali Reza Jahanbakhsh bagaimanapun menyelamatkan maruah Iran apabila menyamakan kedudukan pada minit ke-76. Iran terus kekal sebagai pendahulu mengumpul 10 mata, 2 mata mengatasi Korea Selatan di tangga kedua. Mengakhiri buletin didik malam ini, pameran seni multimedia 3D di Berlin yang diinspirasikan daripada permainan video. Saya Nur Alif Agani, salam hormat dan Assalamualaikum.